Salam sejahtera kepada Anda semua. Selamat datang ke Tenaga Emas. Adakah Anda mempunyai tabiat minum secawan kopi 3 dalam 1 yang wangi sejurus selepas bangun tidur pada waktu pagi? Jika tidak, Anda rasa seperti tidak boleh memulakan hari. Secawan kopi ini telah menemani kita selama berdekad-dekad dan boleh dikatakan ia adalah kawan lama yang paling akrab dalam hidup kita. Walau bagaimanapun golongan muda dalam keluarga saya dan banyak maklumat di internet mengatakan bahwa kopi 3 dalam 1 tidak sihat dan menasihatkan kita untuk minum kopi hitam yang mahal dan pahit sahaja. Kita sudah lama meminumnya dan tidak merasakan sebarang masalah besar pada badan kita. Adakah ia benar-benar buruk seperti yang mereka katakan? Ramai kawan yang sangat risau. Di satu pihak, mereka tidak boleh meninggalkan tabiat yang sudah lama diamalkan, dan di sisi lain, mereka bimbang tentang kesehatan mereka. Hari ini saya akan menjelaskan perkara ini sepenuhnya dan dengan jelas. Saya telah berbual secara khas dengan Dr. Danish Malik, seorang dokter keluarga senior dengan lebih 30 tahun pengalaman klinikal untuk membantu saya. Kita akan mengkaji secara mendalam sama ada kopi 3 dalam 1 boleh diminum dan bagaimana cara meminumnya agar baik untuk kesehatan dan bukannya mendatangkan beban. Terutamanya untuk rakan-rakan kita yang berumur lebih 60 tahun atau rakan-rakan yang sudah mempunyai tekanan darah tinggi dan kencing manis. Anda harus mendengar kandungan hari ini dengan teliti. Dr. Danish Malik akan berkongsi semua pengetahuan penting kepada semua orang dengan cara yang paling profesional dan meyakinkan. Jadi hari ini kita tidak akan bercakap tentang perkara yang menakutkan, tetapi akan terus memberitahu semua orang bagaimana untuk minum dengan bijak dan sihat. Walau bagaimanapun, sebelum perkongsian bermula, ada satu perkara yang sangat penting yang perlu dijelaskan kepada semua orang terlebih dahulu. Apa yang kami kongsikan hari ini adalah pengetahuan kesehatan umum, yang tidak boleh menggantikan diagnosis dan rawatan dokter untuk keadaan pribadi Anda. Jika Anda mempunyai penyakit kronik seperti kencing manis, tekanan darah tinggi, penyakit jantung, atau mengambil sebarang obat, sebelum menukar tabiat pemakanan Anda, sila berbincang dengan dokter utama Anda terlebih dahulu dan minta kebenarannya. Ini adalah cara yang paling selamat dan paling bertanggung jawab. Mari kita dengar dahulu kisah Nenek Kalsom yang tinggal di Ipoh, Perak. Nenek Kalsom berumur 69 tahun pada tahun ini dan juga seorang peminum setia kopi 3 dalam 1, tetapi dia seorang peminum yang agak tegar dan boleh minum 5 atau 6 cawan sehari. Terutamanya, dia suka berjaga malam untuk menonton TV dan sentiasa ditemani secawan kopi panas. Terdapat beberapa masalah besar dengan tabiat minum kopi Nenek Kalsom. Pertama, kuantitinya berlebihan. Kedua, dia sering minum semasa perut kosong. Ketiga, dia hampir tidak berhenti minum sehingga waktu tidur. Pada mulanya, Nenek Kalsom tidak pikir ada apa-apa yang salah, tetapi lama-kelamaan, masalah mula timbul satu persatu. Pertama, dia mula mengalami insomnia yang teruk. Kafein pada waktu malam menyukarkannya untuk tidur. Kekurangan tidur juga menjejaskan masalah kesehatan yang lain. Imuniti badannya menurun dan dia menjadi mudah dijangkiti selesema. Penghadamannya juga menjadi lebih teruk karena minum kopi semasa perut kosong sangat membebankan perutnya. Masalah yang paling serius ialah keupayaan badannya untuk mengawal gula dalam darah juga merosot. Pengambilan gula yang berlebihan serta kerja dan rehat yang tidak teratur menyebabkan paras gula dalam darahnya menjadi sangat tidak stabil. Akhirnya, semasa pemeriksaan kesehatan berkala, dia didiagnosis menghidap pradiabetes. Dokter sangat mengesyorkan agar dia mengurangkan pengambilan kopi dan mengubah gaya hidupnya. Tetapi bukan mudah untuk mengubah tabiat yang telah diamalkan selama berdekad-dekad. Walaupun Nenek Kalsom mencoba sedaya upaya, dia sering gagal. Dia sentiasa merasakan bahwa dia tidak dapat berpikir tanpa kopi. Setiap kali dia berada di bawah tekanan yang teruk, dia tidak dapat menahan diri daripada membancuh secawan kopi. Akhirnya, Nenek Kalsom secara rasmi didiagnosis menghidap kencing manis. Paras gula dalam darahnya terus meningkat dan dia terpaksa mula mengambil obat. Barulah dia benar-benar menyesali tabiat pemakanannya yang salah. Jadi mengapa timbul masalah jika cara minum kopi 3 dalam 1 adalah salah? Mari kita lihat dengan teliti bahan-bahannya. Menurut analisis Dr. Danish Malik, 1 paket kopi 3 dalam 1 yang dijual di pasaran biasanya mengandungi kira-kira 5 gram gula yang bersamaan dengan 1,5 kiub gula. Terdapat juga satu bahan yang sangat penting yang dipanggil krimer. Intipatinya adalah lemak sayuran
yang kebanyakannya diperbuat daripada minyak kelapa sawit. Walaupun 5 gram gula mungkin tidak kelihatan banyak, jika Anda minum 3 atau 4 kawan sehari, jumlah gula yang terkumpul adalah sangat besar. Sebagai contoh, minum 4 kawan sehari bersamaan dengan mengambil 20 gram gula, yaitu hampir 80% daripada had maksimum pengambilan gula yang disyorkan oleh Pertubuhan Kesehatan Sedunia. Masalahnya ialah apa yang berlaku selepas gula ini masuk ke dalam badan kita. Apabila kita mengambil gula dalam darah kita akan meningkat dengan cepat. Pada masa ini, pankreas dalam badan kita akan merembeskan bahan yang dipanggil insulin. Pada orang muda, sistem ini berfungsi dengan baik. Walau bagaimanapun, apabila kita semakin tua, keupayaan badan kita untuk merembeskan insulin menurun, dan tindak balas sel terhadap insulin menjadi lebih perlahan. Ini dipanggil rintangan insulin dalam bidang perubatan. Anda boleh bayangkan bahwa terdapat banyak pintu kecil pada sel yang menerima gula dalam darah. Insulin adalah kuncinya. Apabila kita semakin tua, kunci pintu ini mungkin sedikit berkarat dan kunci itu tidak lagi begitu berkesan. Apabila rintangan insulin berlaku, walaupun Anda hanya makan sedikit gula dalam darah Anda mungkin meningkat dengan mendadak dan ia mengambil masa yang lebih lama untuk turun. Jika ini berterusan untuk jangka masa yang lama, ia boleh menjadi kencing manis yang sebenar. Menurut statistik penyelidikan kesehatan di Malaysia, kira-kira 30% warga emas yang berumur lebih 50 tahun menghidap kencing manis atau pra-kencing manis. Ini berkaitan dengan diet kita. Pengambilan gula ringkas yang mudah diserap secara berlebihan ini mempunyai kaitan yang besar dengannya. Seterusnya, mari kita bercakap tentang minyak kelapa sawit dalam krimer. Minyak kelapa sawit adalah lemak tepu. Jika ia diambil secara berlebihan, kolesterol dalam darah kita akan meningkat, terutamanya apa yang sering kita panggil kolesterol jahat, yaitu kolesterol lipoprotein berketumpatan rendah. Kolesterol jahat ini seperti sampah di dalam saluran darah, yang mudah terkumpul di dinding saluran darah. Lama-kelamaan, ia menyebabkan arteriosklerosis, dan meningkatkan risiko penyakit jantung atau stroke pada masa hadapan. Walau bagaimanapun, perlu ditekankan di sini bahwa kuncinya masih pada kuantiti. Kandungan krimer dalam satu paket kopi 3 dalam 1 sebenarnya tidak begitu banyak. Jika Anda hanya minum 1 atau 2 cawan sehari, biasanya ia tidak akan menyebabkan masalah yang terlalu besar. Akhirnya, kafein. Kandungan kafein dalam satu paket kopi 3 dalam 1 adalah kira-kira 70 mg. Walaupun ia kurang daripada sekawan kopi hitam tulen, ia tidak boleh dianggap rendah kafein. Ia merangsang sistem saraf pusat kita dan membuatkan kita berasa bertenaga dan tidak letih. Pengambilan yang sederhana membantu untuk tumpuan, tetapi jika diambil secara berlebihan, Anda mungkin mengalami kebimbangan, insomnia, degupan jantung yang cepat dan gejala tidak selesai yang lain. Terutamanya bagi warga emas kita yang berumur lebih 9 tahun, badan memetabolismekan kafein dengan lebih perlahan, dan kepekaan terhadap kafein mungkin meningkat. Minum jumlah yang sama mungkin mempunyai reaksi yang lebih kuat berbanding semasa muda, dan tabiat yang paling teruk di antara semua tabiat buruk adalah minum kopi 3 dalam 1 ketika perut kosong. Kopi bergula semasa perut kosong akan menyebabkan gula dalam darah kita naik sepantas menaiki roller coaster. Selain itu, bahan berasid dalam kopi itu sendiri boleh merengsa dinding perut secara langsung, menyebabkan asid perut berlebihan, ketidakselesaan perut dan juga gastritis. Di samping itu, minum kopi terlalu lewat malam juga merupakan masalah besar. Ia mengambil masa kira-kira 6 hingga 8 jam untuk kafein dihadam sepenuhnya dalam badan kita. Jadi jika Anda meminumnya pada waktu malam atau sebelum tidur, ia pasti akan memberi kesan yang besar kepada tidur Anda. Kekurangan tidur yang berpanjangan akan menyebabkan satu siri masalah kesehatan, seperti penurunan imuniti, gangguan hormon, dan peningkatan tahap hormon stres kita kortisol. Semua ini akan memberi kesan negatif terhadap kawalan gula dalam darah. Sekarang setelah kita bercakap banyak bagaimana kita boleh menikmati kopi 3 dalam 1 kegemaran kita dengan cara yang sihat, Dr. Danish Malik telah menyusun beberapa kaedah yang sangat mudah dan berkesan untuk kita. Kaedah pertama adalah menguasai kuantiti yang betul dan masa yang betul. Pakar mengesyorkan agar jumlah pengambilan kafein oleh orang dewasa tidak melebihi 400 mg sehari, yang bersamaan dengan kira-kira 5 paket kopi 3 dalam 1. Walau bagaimanapun, kita juga mungkin mengambil kafein lain dalam hidup kita, seperti teh, coklat, dan lain-lain.
kafein boleh didapati dari tempat lain. Jadi Dr. Danish Malik mengesyorkan bahwa untuk keselamatan adalah lebih baik untuk mengawal pengambilan kopi 3 dalam 1 kepada kurang daripada 3 paket sehari. Yang lebih penting daripada kuantiti ialah masa minum. Sila ingat untuk meminumnya selepas makan karena selepas makan terdapat makanan di dalam perut untuk menjadi penampan kepada kerengsaan kopi pada perut dan disebabkan oleh penimbal makanan lain. Walaupun Anda minum kopi bergula, kenaikan gula dalam darah akan menjadi lebih beransur-ansur dan lebih kecil. Masa terbaik adalah minum sekawan dalam masa 30 menit selepas sarapan. Minum pada masa ini bukan sahaja dapat membantu penghadaman tetapi juga akan memberikan Anda tenaga yang cukup untuk sepanjang hari. Begitu juga selepas makan tengah hari. Adalah lebih baik untuk menghabiskannya dalam masa 30 menit. Bagi selepas makan malam, coba untuk tidak minum lagi. Jika Anda benar-benar ingin minum, pastikan Anda menghabiskannya sebelum jam 6 petang dan sekurang-kurangnya 6 jam dari waktu tidur Anda, supaya ia tidak mengganggu kualitas tidur Anda yang berharga. Selain itu, apabila minum kopi 3 dalam 1, sila ingat untuk minum perlahan-lahan. Jika Anda meminumnya sekali teguk seperti minum air, ia bukan sahaja akan membebankan perut, tetapi penyerapan kafein yang cepat boleh menyebabkan tekanan yang tidak perlu pada jantung. Disyorkan agar Anda mengambil masa 15 menit untuk menikmatinya perlahan-lahan dalam hirupan kecil dan jangan lupa untuk minum lebih banyak air. Kopi mempunyai kesan diuretik dan boleh menyebabkan badan kita kehilangan air. Disyorkan agar Anda minum segelas air masak untuk setiap kawan kopi 3 dalam 1 yang Anda minum. Dengan cara ini, Anda dapat mengekalkan badan Anda terhidrat. Penyelesaian ajaib kedua adalah dengan menggunakan kerak nasi yang kita sebutkan tadi dengan baik. Kerak nasi adalah nasi yang sedikit hangus yang melekat di dasar periuk semasa kita masih memasak nasi di atas dapur besar. Di sesetengah tempat ia juga dipanggil kerak. Pada zaman dahulu tiada elektronik. Kerak nasi terbentuk secara semula jadi. Menurut Dr. Danish Malik, terdapat banyak bahan dalam kerak nasi yang bermanfaat untuk kesehatan. Pertama, ia mengandungi bahan yang dipanggil dextrin yang membantu penghadaman kita. Ia juga kaya dengan antioksidan yang boleh membantu melambatkan penuaan. Cara menambah kerak nasi ke dalam kopi 3 dalam 1 adalah sangat mudah. Anda boleh merendam 1 sudu teh kerak nasi dalam air panas selama kira-kira 5 menit. Dan kemudian gunakan air rendaman kerak nasi itu untuk membancuh kopi 3 dalam 1 Anda. Dengan cara ini, kopi Anda bukan sahaja akan mempunyai bau hangit nasi yang tulen, yang lebih sedap, tetapi juga berkesan mengurangkan kemanisan kopi 3 di dalam. Satu, karena bau hangit kerak nasi boleh meneutralkan kemanisan gula, membuatkan Anda merasa ia tidak begitu manis tanpa Anda sadari. Selain itu, kerak nasi juga membantu penghadaman, terutamanya selepas makan beberapa makanan berminyak. Secawan kopi 3 dalam 1 dengan kerak nasi boleh membantu mengelakkan masalah pencernaan. Penyediaan kerak nasi juga sangat mudah. Anda boleh membelinya terus di pasar atau membuatnya di rumah. Jika Anda memasak di rumah, kurangkan sedikit air semasa menanak nasi, supaya kerak nasi lebih mudah terbentuk di dasar periuk. Apabila merendam kerak nasi, kira-kira 1 sudu besar kerak nasi dalam secawan air sudah memadai. Jika terlalu pekat, rasanya mungkin sedikit pahit. Anda boleh mulakan dengan jumlah yang kecil dan perlahan-lahan cari kepekatan kegemaran Anda. Masa terbaik untuk minum kopi 3 dalam 1 kerak nasi adalah selepas makan, terutamanya selepas makan malam. Selain membantu penghadaman, bau bijirin yang hangat juga boleh membantu Anda melegakan keletihan sepanjang hari. Satu kajian di Malaysia menunjukkan bahwa orang yang telah lama makan kerak nasi mempunyai peningkatan yang ketara dalam fungsi penghadaman mereka. Ini mungkin karena kerak nasi mengandungi enzim semula jadi. Penyelesaian ketiga yang lebih berkesan adalah dengan menggunakan kunyit. Kunyit adalah bahan utama dalam nasi kari. Ia juga ditanam di beberapa kawasan di Malaysia. Kunyit mengandungi satu bahan aktif yang sangat penting yang dipanggil kurkumin. Ia mempunyai kesan anti radang yang sangat kuat dan boleh membantu badan kita mengurangkan pelbagai tindak balas keradangan. Selain itu, banyak kajian juga telah membuktikan bahwa ia membantu menstabilkan gula dalam darah. Satu kajian yang diterbitkan oleh sebuah persatuan perubatan untuk kencing manis di Malaysia
pada tahun 2019 menunjukkan bahwa pesakit kencing manis yang terus mengambil kunyit mempunyai purata peningkatan sebanyak 15% dalam tahap gula darah mereka. Sebab di sebaliknya mungkin kunyit boleh meningkatkan kepekaan sel-sel badan kita terhadap insulin, menjadikan kunci itu lebih tajam. Cara menambah kunyit ke dalam kopi 3 dalam Wan juga sangat mudah. Sediakan kira-kira setengah sudut teh serbuk kunyit dan serbuk kopi 3 dalam 1. Masukkan ke dalam cawan, kacau dengan air panas, dan siap. Pada mulanya, Anda mungkin merasa janggal dengan rasanya, tetapi Anda akan terbiasa. Kepahitan dan kepedasan unik kunyit bersama dengan kemanisan dan bau, susu kopi 3 dalam 1 akan mencipta rasa yang sangat unik dan mendalam. Warna kuning terang kunyit juga akan menjadikan kopi Anda lebih cantik dan menarik. Menambah kunyit juga boleh meningkatkan kesan anti radang kopi 3 dalam 1. Kopi itu sendiri mengandungi polifenol sejenis antioksidan dan kurkumin bersamanya untuk membentuk antioksidan yang kuat. Gabungan kurkumin dan kunyit boleh menghasilkan kesan sinergi yang lebih baik. Ini boleh memberikan bantuan tambahan kepada warga emas yang mempunyai masalah artritis atau sakit otot. Pada tahun 2020, satu lagi kajian perubatan di Malaysia menyatakan bahwa tahap kesakitan pesakit artritis yang terus mengambil kurkumin berkurangan secara purata sebanyak 25%. Apabila membeli kunyit, pastikan Anda memilih kualiti yang baik, sebaik-baiknya dalam bentuk serbuk dan berwarna terang. Dalam penyimpanan, ia juga harus disimpan dalam bekas bertutup. Jauhkan tin daripada kelembapan. Disyorkan juga untuk minum kopi 3 dalam 1 kunyit selepas makan karena beberapa bahan dalam kunyit mungkin lebih merengsa perut apabila diminum semasa perut kosong. Apabila pertama kali mencoba menambah kunyit, Anda boleh mulakan dengan jumlah yang lebih kecil seperti suku sudut teh untuk membiasakan deria rasa Anda secara perlahan-lahan dan kemudian tingkatkan secara beransur-ansur. 3 kaidah ini menguasai kuantiti, massa, penggunaan kerak nasi yang bijak, dan penggunaan kunyit adalah intipati perkongsian Dr. Danish Malik hari ini. Yang mana satu yang Anda ingin coba dahulu, Anda boleh beritahu kami dengan meninggalkan nomor di ruangan komen. 1 untuk kuantiti terkawal, 2 untuk menambah kerak nasi, dan 3 untuk menambah kunyit. Selain itu, apabila minum kopi 3 dalam 1, Anda harus memberi perhatian khusus kepada perubahan cuaca dan interaksi dengan ubat. Pada musim panas, cuaca panas dan badan cepat kehilangan air. Pada masa ini, kesan diuretik kopi boleh menyebabkan dehidrasi dengan lebih mudah. Jadi pada musim panas, ingat untuk minum lebih banyak air daripada biasa selepas minum kopi 3 dalam 1. Pada musim sejuk, kita sering berada di dalam rumah dengan pemanas. Udara biasanya sangat kering, adalah penting juga untuk menghidrat. Anda boleh minum segelas air sebelum minum kopi 3 dalam 1, dan minum segelas lagi selepas itu. Interaksi dengan ubat adalah sangat penting. Sila dengar dengan teliti, terutamanya warga emas yang mengambil obat tekanan darah tinggi. Sesetengah obat tekanan darah tinggi, seperti penghalang beta, mungkin berinteraksi dengan kafein. Kafein mungkin mengurangkan keberkesanan obat. Jika Anda mengambil obat-obatan seperti ini, sila pastikan untuk berunding dengan dokter Anda terlebih dahulu. Warga emas yang mengambil obat kencing manis juga harus berhati-hati karena gula dalam 3 dalam 1 akan memberi kesan langsung kepada gula dalam darah. Terutamanya mereka yang perlu menyuntik insulin mungkin perlu mengambil kira kopi semasa mengambil insulin. Ini perlu dibincangkan dengan dokter Anda. Jika Anda mengambil obat tidur atau sedatif, adalah lebih baik untuk mengelak daripada minum kopi karena kesan merangsang kafein boleh meneutralkan sepenuhnya kesan obat. Jika Anda benar-benar perlu minum, sila biarkan selang masa sekurang-kurangnya 6 jam dari pengambilan obat. Selain itu, jika Anda mengambil antikoagulan seperti warfarin, warga emas juga harus berhati-hati karena beberapa bahan dalam kopi mungkin menjejaskan keberkesanan obat. Disyorkan agar Anda membuat ujian darah secara berkala untuk memastikan kepekatan obat adalah stabil. Juga, jika Anda mengambil obat osteoporosis, kopi mungkin menghalang penyerapan kalsium. Jadi sila asingkan masa minum kopi dan mengambil obat. Lebih baik minum kopi sekurang-kurangnya 2 jam selepas mengambil obat. Seterusnya, kami akan menjawab beberapa soalan yang paling kerap ditanya. Soalan pertama ialah, bolehkah minum kopi 3 dalam 1 benar-benar menyebabkan kencing manis? Jawaban Dr. Danish Malik ialah, ayat ini tidak sepenuhnya betul, tetapi ia juga tidak sepenuhnya salah. Kopi 3 dalam 1 itu sendiri tidak secara langsung menyebabkan kencing manis.
kunci sebenarnya terletak pada pengambilan gula yang berlebihan dan tabiat pemakanan yang tidak sehat. Jika Anda hanya minum 1 atau 2 paket sehari dan meminumnya selepas makan, risiko kencing manis tidak akan meningkat dengan ketara. Sebaliknya, polifenol dalam kopi mungkin membantu menstabilkan gula dalam darah. Yang paling penting ialah kesederhanaan dan cara minum yang betul. Soalan kedua ialah, adakah lebih baik menggantikan kopi 3 dalam 1 dengan kopi hitam atau kopi americano? Kopi hitam tidak mempunyai gula tambahan. Creamer sememangnya pilihan yang lebih ringkas dan sihat berbanding kopi 3 dalam 1. Walau bagaimanapun, jika kopi hitam juga diminum secara berlebihan, ia juga akan membebankan badan Anda. Dan jika Anda tidak tahan dengan kepahitan kopi hitam dan Anda menambah banyak bebola gula atau fruktosa ke dalamnya, kandungan kalori dan gula mungkin lebih tinggi daripada minum 1 paket kopi 3 dalam 1, yang mana lebih tidak sehat. Jadi apa jua jenis kopi yang Anda minum, prinsip yang paling penting adalah sentiasa mengawal kuantiti dan bahan tambahan. Soalan ketiga ialah, saya tidak boleh tidur selepas minum kopi pada waktu petang. Apa yang perlu saya lakukan? Soalan ini sebenarnya berbeza bagi setiap orang. Karena kelajuan setiap orang memetabolismekan kafein adalah berbeza, Dr. Danish Malik secara amnya mengesyorkan agar coba tidak minum minuman berkafein selepas jam 2 petang. Jika Anda benar-benar letih pada waktu petang dan benar-benar ingin minum, Anda boleh coba minum hanya separuh paket kopi 3 dalam 1 atau memilih kopi rendah kafein di pasaran. Selain itu, sekawan susu suam atau teh herba tanpa kafein juga merupakan pilihan yang sangat baik. Soalan keempat ialah, adakah minum kopi 3 dalam 1 dapat membantu memperbaiki masalah sembelit? Beberapa bahan dalam kopi seperti asid klorogenik sememangnya boleh merangsang pergerakan usus. Sesetengah orang merasakan keperluan untuk membuang air besar selepas minum kopi, yang mungkin membantu melegakan sembelit buat sementara waktu. Tetapi sila ambil perhatian bahwa ini hanyalah kesan jangka pendek. Selain itu, kesan diuretik kafein boleh menyebabkan dehidrasi. Jika Anda tidak minum air yang cukup dalam jangka masa yang panjang, najis akan menjadi lebih kering dan keras, yang akan memburukkan lagi masalah sembelit. Cara yang paling asas untuk benar-benar memperbaiki sembelit adalah dengan minum air yang mencukupi dan makan lebih banyak sayur-sayuran dan buah-buahan yang kaya dengan serat makanan. Sekarang, sila coba amalkan kaedah ini selama seminggu dan lihat. Dari hari pertama hingga hari ketiga, latih dahulu minum kopi 3 dalam 1. Kurangkan kuantiti kepada 3 paket sehari. Pada hari keempat hingga keenam, coba tambah kerak nasi ke dalam kopi Anda selepas makan. Pada hari ketujuh, coba tambah kunyit. Perubahan yang kelihatan kecil ini boleh membawa peningkatan besar kepada kesehatan Anda dalam jangka masa panjang. Perkara terbaik ialah Anda tidak perlu meninggalkan sepenuhnya kopi 3 dalam 1 kegemaran Anda. Anda juga boleh menjaga kesehatan Anda pada masa yang sama. Bukankah itu sangat bagus? Baiklah, di sini berakhirnya perkongsian kita pada hari ini. Jika Anda rasa ia membantu, sila berikan saya 1 like. Terima kasih banyak-banyak. Kita jumpa lagi di rancangan akan datang. Semoga Anda sentiasa sehat dan ceria setiap hari.